Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah di Masjid Asy-Syafa'ah? Sihat semua pada hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan sudah bersedia untuk mengikuti pengajian kita, iaitu sebagai satu sambungan kepada perbincangan hadis kita yang ketiga dalam pengajian kitab kita, itu syarah hadis untuk muslimah. Baik, hari ini kita akan masuk kepada bahagian yang terakhir, sebab kita dah berapa minggu dah membincangkan tentang hadis yang sama, betul tak? Kita bincangkan hadis yang ketiga, iaitu bertajuk tentang janji setia kaum wanita di hadapan Nabi SAW. Kita ada pada bahagian pertama, kedua, ketiga, keempat, dan hari ini alhamdulillah kita berada di bahagian yang terakhir dan saya akan tutup perjanjian atau janji setia kelima-limanya lah yang telah disebutkan ataupun yang telah diucapkan oleh para wanita di hadapan Nabi SAW. Jadi hadis kita yang ketiga berada di halaman yang ke-45. Jangan lupa muslimah, hadisnya berada di halaman 45. Kita tidak lagi beralih kepada hadis yang baru, masih lagi hadis yang sama, cuma nota kita saja yang berbeza. Jadi saya amat berharap kita dapat mencatat setiap perbincangan yang telah kita kemukakan, hadis-hadis yang telah saya bentangkan. Mudah-mudahan ia menjadi nilai tambah kepada ilmu yang ada pada kitab yang kita gunakan sebagai rujukan. Okey, jadi hadis kita masih lagi hadis yang sama, hadis yang ketiga berkenaan dengan janji setia yang diucapkan oleh kaum wanita yang di kalangan Ansar di hadapan Nabi SAW. Okey, saudara tak akan baca hadisnya tetap sama. Jika ingin lihat kepada perbincangan hadis ini sahaja, saya rasa boleh pergi kepada video kita untuk sesi yang pertama, iaitu bahagian yang pertama. Saya ada membincangkan fokus hanya untuk hadis ini sahaja, iaitu berkenaan dengan matannya. Okey, tapi masuk pada bahagian kedua, tiga, empat, kita dah bincang kepada syarah, iaitu isi apa yang terkandung dalam hadis ini. Okey, jadi maksudnya juga sama, tidak ada apa yang berubah untuk hadis ini. Okey, hadis riwayat Imam An-Nasa'i, status hadisnya adalah sahih, dan dalam hadis ini kita ada berapa janji setia yang diucapkan oleh kaum wanita di hadapan Nabi SAW. Ingat lagi ada berapa? Kita ada okay, kita ada 5 janji setia yang diucapkan oleh kaum wanita di hadapan Nabi SAW, iaitu tidak syirik, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berdusta, tidak berbuat perkara yang jahat, iaitu mentaati perintah-perintah yang Nabi SAW arahkan kepada mereka. Dan pada hari ini kita masuk kepada janji setia masuk kepada janji setia kita yang keempat. Yang keempat berkenaan dengan tidak berdusta yang diadakan antara tangan dan kaki mereka. Persoalannya kita pada hari ini, apakah yang dimaksudkan dengan janji setia yang mana mereka janji kepada Nabi tidak berdusta yang mereka adakan di antara tangan dan kaki mereka? Untuk mendapatkan kefahamannya daripada maksud yang terkandung di dalam janji setia yang terdapat dalam hadis ini yang nombor 4 ini kan, saya merujuk kepada perbincangan yang telah dikemukakan oleh para ulama tafsir. Kerana jangan lupa muslimah, saya juga ada menyatakan bahawa berkenaan dengan hal ini
ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana dalam Al-Quran, surah apa? Surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-12. Kita dah sebutkan perbincangannya dalam hadis kita ataupun bahagian kita yang pertama. Jadi pada hari ini saya nak bawa kita kembali merujuk kepada surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-12 khusus bagi perkataan yang mana mereka janji kepada Nabi untuk tidak berdusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka. Baik, di sini saya merujuk kepada pelbagai pendapat di kalangan para ulama tafsir yang muktabar berkenaan dengan maksud ungkapan kata tersebut. Pertama sekali di sini kita mengambil pendapat daripada Ibn Abbas radhiyallahu an. Pendapat Ibn Abbas radhiyallahu an di sini ya, saya petik daripada perbincangan yang terdapat dalam kitab tafsir Imam Ibn Kathir rahimahullah. Dalam kitab tafsir beliau merujuk kepada ataupun beliau menukil pendapat daripada Ibn Abbas radhiyallahu an yang mana mengatakan bila kita kata mereka janji kepada Nabi tidak berdusta yang mereka adakan antara dua tangan dan dua kaki mereka, di sini Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dia kata maksudnya mereka janji pada Nabi tidak menisbahkan kepada suami mereka anak orang lain, iaitu hasil perzinaan. Boleh faham di situ maksudnya? Maksudnya begini muslimah. Seorang wanita yang mana dia sudah bernikah, dia sudah menikah, tapi kemudian dia berzina dengan lelaki lain. Bila dia berzina dengan lelaki lain itu, dia mengandung, ya, lalu dia kata kepada suami dia, anak yang dia kandung itu adalah hasil hubungannya dengan suaminya. Di situ bohong bukan? Ya, dia berbohong. Jadi itu yang dimaksudkan bila mereka kata tidak berdusta, yang mereka adakan antara dua tangan dan dua kaki, ialah bila mereka tidak berdusta kepada suami mereka, iaitu dengan sengaja mereka menisbahkan anak ataupun hasil anak yang daripada lelaki lain, ya, kepada suami mereka. Jadi ini janji mereka tidak buat perkara yang sedemikian. Ya, so itu kita merujuk kepada pendapat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang mana dipetik oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya. Kita juga ada pendapat yang seterusnya. Ya, di situ saya datangkan pendapat yang kedua tentang maksud daripada janji setia kita yang keempat ini. Kita ambil pendapat daripada Az-Zamakhsyari yang mana beliau kata bagi saya dia hampir samalah ya dengan apa yang terdapat pada pendapat daripada pendapat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Az-Zamakhsyari di sini beliau ketika beliau mentafsirkan ayat ini, beliau kata begini. Maksudnya ialah wanita yang mengambil seorang anak, maknanya anak dia lah ya, anak dia yang dia kandungkan, lalu dikatakan kepada suaminya, ini anakku dari kamu. Ya, sama bukan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir dengan menukil pendapat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dia ada anak ataupun dia mengandungkan anak, lalu dia kata kepada suaminya, ini anak kita, tanpa dia beritahu kepada suaminya hasil perbuatan zinanya dengan lelaki lain. Maknanya dia bohong pada suaminya. Okey. Kemudian dia kata di sini ia disebut sebagai dusta yang dilakukan antara dua kakinya kerana menisbahkan kepada suaminya secara dusta. Jadi kenapa kita kata ia adalah perbuatan dusta? Sebab dia bohong pada suami dia. Kan apa yang telah dia buat antara dua kakinya itu berzina tu tadi, lalu dia sandarkan hasil anak tu kepada suami dia tanpa dia beritahu perkara yang sebenar. Jadi di sini ini kerana kenapa kita panggil ini sebagai satu dusta yang mereka adakan di antara dua tangan dan juga dua kaki. Jadi Az-Zamakhsyari dia menjelaskan begini, kenapa kita kata dusta itu kita adakan di antara dua tangan dan dua kaki? Kerana dia kata begini, ini kerana perutnya, iaitu perut wanita yang mengandungkan anak itu dekat dengan dua tangannya, dan farajnya yang melahirkan anak itu berada antara kedua kakinya. Jadi boleh faham ya maksudnya?
apa yang dimaksudkan dengan tidak berdusta yang mereka ada-adakan di antara dua tangan dan dua kaki. Bila dikata di antara dua tangan ialah kerana bila seorang wanita dia mengandung, bukankah perut itu dekat dengan tangan? Ya, perut kita dekat dengan tangan kita. Boleh kita letak gini kan? Dekat dengan tangan kita. Jadi antara dua tangan. Kemudian dua kaki ialah faraj yang melahirkan anak itu. Kemaluan kita lah yang mengeluarkan anak tersebut yang terdapat antara dua kaki seorang wanita. Jadi inilah penjelasan yang dikemukakan oleh Az-Zamakhsyari dalam kitab tafsirnya. Baik, kita lihat kepada penjelasan yang ketiga saya kemukakan di sini, iaitu kita ambil pendapat daripada Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi dalam kitab tafsirnya, beliau kata, bila para wanita mereka janji kepada Nabi tidak melakukan dusta yang mereka adakan antara kedua tangan dan dua kaki mereka, maksudnya ialah ia berkaitan dengan namimah. Ya, namimah ni maksudnya kita mengadu domba. Kita buat cerita satu perkara yang bohong, kita pergi kepada orang A, kita cakap perkara-perkara yang bohong, kemudian yang memburukkan keadaan, yang nak memusnahkan hubungan antara orang ramai. Yang mana kita kata, kita pergi ke orang A, kau tahu tak, si B tu dia buat gini tau, dia cakap dia nak gini-gini, padahal B tu tak cakap apa-apa. Ya, kawan kita yang B tu tak cakap apa-apa. Dia memang baik dengan kita. Tapi orang ini dia sengaja mengadu domba, buat cerita, lalu dia nak reka satu cerita yang menyebabkan rosaknya hubungan antara kawan ni tadi. Tapi dia tak stop sampai situ saja, Muslimah. Dia pergi kepada yang B, dia kata apa? Si A tu nak buat perkara yang jahat pula pada dia. Jadi kedua-dua ni dia tak bertegur siapa. Kerana apa? Ada si pengadu domba tu tadi. Yang cakap bukan-bukan, yang padahal kedua-duanya tak cakap pada dia, tapi dia sengaja reka. So ini kita panggil sebagai pendustaan. Ya, yang dilakukan oleh mungkin di sini khususnya untuk wanita, sebab yang mengeluarkan janji inilah di hadapan Nabi adalah wanita. Ini adalah pentafsiran yang dikemukakan oleh Imam Ar-Razi itu tadi. Baik, kita lihat kepada pentafsiran daripada Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi dia kata begini, apabila para wanita mereka berjanji di hadapan Nabi untuk tidak melakukan dusta, baina aidihinna, di antara dua tangan mereka, ialah itu dimaksudkan dengan lidah mereka dengan melakukan adu domba. Jadi di sini Imam Al-Qurtubi dan Imam Ar-Razi ada pendapat yang sama berkenaan dengan tangan itu tadi, ya, yang mana dia kata itu sebenarnya adalah lidah. Ya, sebab tangan kita pun dekat juga dengan lidah, kan? Betul tak? Okay? Kalau cakap pun tangan gini-gini, nampak saya berbual ni. Saya berbual sambil tangan tu bergerak, kan? Maknanya ada link lidah kita dengan tangan kita. Ya, sebab bila kita bercakap tu, selalunya tangan kita ni dia bergerak dan ia nak emphasize ataupun kita nak tekankan macam mana tu, kita gunakan dengan gestures dan tangan kita, semuanya bergerak tu, kan, daripada tangan tu tadi. Jadi Imam Al-Qurtubi dia kata, bila para wanita mereka ni janji depan Nabi untuk tidak berbuat dusta yang mereka adakan di antara dua tangan mereka, ialah maknanya mereka janji supaya mereka ni tak jadi seorang wanita yang pengadu domba tadi, yang melakukan namimah. Ya. Kemudian Imam Al-Qurtubi kata, bila mereka janji pada Nabi baina arjulihinna, tidak melakukan dusta yang mereka lakukan di antara dua kaki mereka, ialah faraj mereka, iaitu zina lah, ya, yang tadi. Yang maksudnya ialah jumhur menyatakan, maksudnya ini sebagaimana yang terdapat pada penerangan Az-Zamakhsyari, Ibn Abbas dalam kitab tafsir Imam Ibn Kathir. Jadi di sini kata jumhur yang berkaitan maksud baina arjulihinna ialah tidak menisbahkan anak yang bukan hasil dari suami mereka kepada suami mereka. Jadi bila kita kata mereka janji pada Nabi untuk tidak melakukan dusta yang mereka lakukan antara dua kaki mereka, iaitu faraj mereka, mereka tidak menisbahkan anak yang sebenarnya itu bukan anak kepada suami, tapi mereka kata itu adalah anak kepada suami mereka. Jadi ini pendustaan yang mana para wanita janji di hadapan Nabi agar mereka tidak lakukan. Ya, mereka buang perkara ini daripada diri mereka.
Jelas sekali di sini, maknanya sama ada ia berkaitan dengan namimah ataupun ia berkaitan dengan tidak menisbahkan anak orang lain kepada suami, kan? Itu semua bila dibuat, ia adalah berkaitan dengan pembohongan. Okay? Kedustaan lah, pendustaan yang berlaku dalam kehidupan kita. Senang kata di sini, sebab tu dia punya point saya letakkan tadi lah, tidak berdusta. Ya, kalau kita rujuk pada intipati janji yang saya kemukakan di sini, saya kata yang keempat, tidak berdusta. Kerana apa? Bila kita menisbahkan seorang anak ataupun bayi yang kita kandung, yang mana ia bukan hasil hubungan kita dengan suami kita, tapi lalu kita kata pada suami kita, ini adalah anak dia, ia adalah satu pembohongan. Okey, berdusta. Sama juga bila kita melakukan namimah itu tadi, kita menjadi seorang wanita yang mengadu domba. Kawan tu tak cakap, kawan ni pun tak cakap, tapi kita dusta, kita bohong, lalu kita kata, oh dia cakap gitu, dia cakap gitu. Akhirnya bertengkar kedua-dua orang ini yang menyebabkan putus silaturahim antara mereka berdua, ataupun putus hubungan persaudaraan antara mereka berdua, hubungan persahabatan antara mereka berdua, yang mana ia hasil daripada pembohongan yang kita lakukan. Jadi hal ini adalah perkara yang dilarang dalam agama. Ya, sebab itu muslimah, kita lihat begini. Dusta adalah dosa yang besar, paling besar, yang mana Nabi SAW letakkan ia nak cakap setaraf tu boleh ke tidak, satu level lah, setahap ataupun sama kategorinya dengan mensyirikkan Allah, dengan menderhaka kepada kedua ibu bapa. Dalam hadis ini Nabi SAW menekankan, Nabi kata apa? Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Nabi kata, mahukah aku beritahu kepada kalian dosa-dosa besar yang paling besar? Dan Nabi SAW mengatakan hal ini sebanyak 3 kali. Kemudian para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Jadi apa kata Nabi? Qala al-isyraku billahi wa uququl walidain. Nabi kata, syirik kepada Allah ia adalah dosa besar yang paling besar, dan juga menderhaka kepada kedua ibu bapa ia adalah dosa besar yang paling besar. Lalu Nabi SAW disebutkan dalam hadis ini, wa jalasa wa kana muttaki'an. Nabi daripada dalam keadaan yang menyandar, lalu Nabi betulkan duduk baginda dalam keadaan duduk yang betul. Nabi sambung ungkapan baginda dalam hadis ini. Nabi kata, ala faqala ala wa qawlu zur. Ketahuilah, yang ketiganya, yang seterusnya ialah perkataan palsu, atau dengan kata lain perkataan dusta. Ia adalah perbuatan dosa besar yang paling besar, kerana ia boleh memburukkan keadaan yang ada dalam kehidupan seseorang dan kehidupan yang ada di sekitar kita. Sebab itu muslimah, namimah yang disebutkan dalam pentafsiran daripada Imam Ar-Razi dan Imam Al-Qurtubi berkenaan dengan konteks perbincangan kita tentang intipati, janji setia kaum wanita di hadapan Nabi yang keempat itu tadi. Nabi SAW sebutkan begini kepada kita. Nabi tanya kepada para sahabat, ala unabbi'ukum mal'adahu. Mahukah aku beritahukan kepada kalian apa itu al-'adhu? Ya, apa itu al-'adhu? Jika kita merujuk dalam kitab Syarah Sahih Muslim yang telah disyarahkan oleh Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi kata apa? Al-'adhu itu yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis baginda ini, maksudnya ialah al-fahish al-ghaliz tahrim. Maksudnya ialah orang yang melakukan perbuatan keji yang mana ia adalah berat perbuatan keji itu, dan ia adalah perkara yang diharamkan. Lalu orang tu dia buat perkara keji, ingat ya, al-'adhu maksudnya orang yang melakukan perbuatan keji, kemudian ia adalah satu perkara yang berat, dan perbuatan keji itu adalah perbuatan yang diharamkan. Apa maksud al-'adhu yang sedemikian? Keji, berat, haram. So kita ada 3, keji, berat dan haram. Itu yang dimaksudkan dengan al-'adhu. Maka di sini Nabi kata hiyan namimah. Perbuatan yang keji, perbuatan yang berat itu tadi kan, ataupun boleh kita kata besarlah perbuatannya, dan juga perbuatan yang diharamkan tersebut adalah an-namimatul qalatu bainan nas. Itulah namimah, itu perbuatan menyebarkan berita untuk merosak hubungan di antara sesama manusia.
Jadi ia adalah perbuatan dusta yang keji, yang besar dosanya, yang juga perbuatan yang diharamkan dalam agama kita. Maka sebab itu, mereka yang melakukan namimah ini muslimah, mereka mendapat azab kubur. Itulah yang Nabi SAW sebutkan, ya, ketika ada satu masa baginda SAW melewati 2 kuburan. Lalu Nabi kata apa kepada para sahabat? Innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani min kabir. Nabi kata keduanya sungguh sedang diseksa dan tidaklah keduanya diseksa disebabkan kerana berbuat dosa besar. Itu yang Nabi SAW sebutkan kepada para sahabat. Kemudian thumma qala bala amma ahaduhuma fakana yas'a bin namimah. Nabi kata apa? Dan demikianlah, adapun salah seorang di kalangan mereka diseksa dalam kubur itu adalah kerana apa? Dia adalah orang yang berusaha, maksud orang yang dalam kehidupannya, apa yang dia buat? Dia mengadu domba. Iaitu dia jadi seorang yang namim, yang melakukan perbuatan namimah itu tadi, yang merosakkan hubungan sesama manusia kerana perkataan dan ucapan-ucapannya yang dusta. Jadi mereka yang mati dalam keadaan yang sedemikian, azab kubur menanti mereka. Azab kubur menanti mereka. Dan jangan lupa muslimah, kalau minggu lepas kita bincangkan tentang apa yang Nabi lihat, azab yang berlaku kepada para penzina, tidak kira di kalangan lelaki ataupun wanita. Pada hari ini saya ingin kongsikan azab yang Nabi SAW lihat dalam hadis yang sama berkenaan dengan orang yang berdusta. Hujung bibirnya dibelah di hari kiamat kelak, di hari akhirat dalam api neraka. Hujung bibirnya dibelah. Bagaimana dibelah? Ya, kita lihat di sini dalam hadisnya disebutkan bahawa orang ini, Nabi tanya, bila Nabi nampak tu Nabi pelik apa yang berlaku kepada mereka. Nabi lihat ada seorang yang terlentang di atas tengkuknya, sedang ada orang yang berdiri di sampingnya sambil membawa pengait. Ya, pengait. Tahu tak pengait tu macam mana? Besi yang mana begini pengait tu, tapi dia besi. Ya, besi ini tak besi lah yang saya pegang ni, plastik je. Tapi saya nak berikan contoh supaya faham. Pisau yang dia bentuknya pengait. Jadi benda ni, apa Nabi kata? Nabi lihat pada masa itu ada orang yang sedang terlentang, tengkuknya di belakang. Lalu ada satu orang lagi dia sedang berdiri. Yang mana apa dia buat? Dalam kisah ini Nabi lihat dia memegang salah satu samping wajahnya dan memotong hujung mulutnya, ataupun dengan kata lainnya dalam hadis ini ada daripada perawi lain yang mengatakan dia membelah membelah-belah mulutnya hingga ke tengkuk, lubang hidungnya hingga tengkuk dan matanya hingga tengkuk. Maknanya muslimah, pengait itu dibuat daripada hujung ni sampai ke tengkuk, daripada lubang hidung sampai ke tengkuk tembusnya, daripada mata sampai ke tengkuk, untuk sebelah wajah. Namun Nabi kata, setelah selesai apa yang dibuat itu tadi, ya, orang yang berdiri tadi kan, dia buat di bahagian sebelah pula. Tadi kita buat sebelah sini kan, sekarang buat sebelah. Benda yang sama, hujung bibir hingga ke tengkuk, lubang hidung hingga ke tengkuk, mata hingga ke tengkuk. Dan pada masa itu Nabi kata, apa yang Nabi lihat? Dalam keadaan yang sini baru nak mula, ya, na'udzubillah lah, ya, saya bagi contoh lah muka saya ni. Sini nak mula, yang bahagian tadi dah rosak kan, ia tercantum semula, jadi baik semula, dan dia berterusan. Okay, dia buat berterusan. Tadi sini dah start cantik balik kan, sini dah settle tadi, dia dah buat, dia dah belah-belah, dia start balik ke sini. Dan itu berlaku, terus berlaku. Lalu Nabi SAW, subhanallah, kenapa dengan mereka berdua ini? Jadi apa yang disebutkan oleh malaikat yang menemani baginda, mereka kata kepada baginda,
orang itu, yang orang yang kamu datangi membelah dari hujung mulut hingga ke tengkuknya, lubang hidung hingga tengkuknya, dan matanya hingga tengkuknya, itu adalah seorang yang berangkat dari rumahnya lantas dia berdusta dan kedustaannya sampai ke merata tempat. Maknanya, ini azab yang Allah berikan kepada orang yang dia keluar daripada rumahnya, kemudian dengan mulutnya dia sebarkan berita-berita yang dusta. Dia beritahu kepada orang tu ini benda-benda yang tak betul, perkara yang palsu, perkara yang bohong, sehingga kebohongan itu tersebar. Kita panggil dalam bahasa kita hari ini viral. Perkara itu viral. Inilah azab yang Allah sediakan kepada orang yang sedemikian, muslimah. Jadi kita sekarang ini, pada hari ini, hati-hati dengan ucapan kita. Dan sekarang, muslimah, kita bukan hanya ada pada ucapan, namun kita ada phone kita yang kita gunakan untuk viralkan perkara-perkara dusta kadang-kala. Jadi hati-hati dengan tindakan kita. Ya, sebelum kita menyebarkan sesuatu maklumat, menyebarkan satu berita, bimbang-bimbang kita kan menularkan satu kisah, satu berita yang bohong, dan azabnya dahsyat kepada orang yang mana dalam hadis ini kata dia itu menyebarkan satu berita bohong dan berita itu sampai kepada merata tempat. Jadi ini peringatan pada diri kita. Ya, lebih-lebih lagi kita pada zaman teknologi ini, apa yang kita letakkan di Facebook kita, apa yang kita letakkan di Instagram kita, WhatsApp kita, semuanya perlu diperhatikan agar ia bukan berita yang bohong, supaya kita tidak tergolong di kalangan muslimah yang menyebarkan kebohongan yang akhirnya ia boleh merosakkan maruah orang lain, yang akhirnya ia boleh memburukkan keadaan ataupun memutuskan silaturahim dan persaudaraan yang sudah terbina antara sesama manusia. Jadi inilah bahayanya. Kenapa? Sebab itu wanita-wanita ini mereka janji di hadapan Nabi agar tidak menjadi seorang wanita yang berdusta. Tidak kira sama ada ia berkaitan tentang anak yang mereka nisbahkan kepada suami ataupun ia berkaitan dengan namimah itu tadi, iaitu menjadi pengadu domba, menjadi orang yang berdusta. Sebab itu ya muslimah, Nabi SAW ingatkan kepada kita dalam hadis yang lain, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi ingatkan kepada kita. Apa yang Nabi ingatkan? Nabi katakan begini kepada kita, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Nabi kata gini muslimah, berhati-hatilah dalam hidup ini, berhati-hatilah kalian dari dusta, dari pembohongan, dari perbuatan-perbuatan yang melibatkan diri kita dalam hal-hal yang bohong. Kerana apa? Dusta akan bawa kita kepada perkara-perkara yang jahat. Dan jangan lupa muslimah, perkara yang jahat itu ia akan bawa kita ke dalam neraka Allah. Tidak ada perkara yang jahat akan bawa kita ke dalam syurga muslimah. Tapi perkara jahat semestinya ia akan bawa kita, masukkan kita ke dalam api neraka. Maka sebab itu dusta, bohong, menyebarkan fitnah, perkara yang palsu, semua ini adalah perkara-perkara jahat yang akan bawa kita masuk ke dalam neraka Allah. Ini pesan Nabi kepada kita agar kita tinggalkan perbuatan dusta. Jangan mudah-mudah kita berbohong, kan? Jangan kerana kadang-kadang kita nak puaskan hati kita, kita bidik-bidikkan orang. Kalau bahasa kita Singapura ni kan, kita bidik-bidikkan orang. Aku saja dia bidikkan dia, biar padan muka dia. Kadang-kadang kita begitu perangai kita. Kita jadikan permainan, kan? Bohong dusta pada orang sampai orang rasa sedih, sampai orang rasa sakit hati. Wajarkah begitu? Sifat kita yang kita kata muslimah yang nak jadi solehah ini. Itu muslimah baca solehah lah baru tepat kita kata kan. So di sini, semua ini tentang hadis-hadis itu tadi,
Hadis berkenaan dengan seksa kubur, Nabi sebutkan. Kan hadis berkenaan dengan adahu itu tadi, berkenaan dengan dosa besar yang paling besar, dosa yang keji, yang diharamkan. Lalu kita baca tentang azab yang Allah berikan kepada orang yang berdusta dalam api neraka. Dan Nabi sendiri pesan kepada kita agar kita jauhi, kita berhati-hati pada sifat itu, kerana ia akan memasukkan kita kepada satu destinasi akhir kita dalam api neraka. Inilah yang perlu kita pegang sampai bila-bila. Sebab itu, pada janji setia yang kelima yang diucapkan oleh kaum wanita di hadapan Nabi SAW, mereka kata apa kepada Nabi? Mereka tidak menderhaka dalam urusan yang baik, iaitu mereka taat, mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Kerana apa? Mereka nak jadi seorang muslimah yang sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat terhadap apa yang diperintahkan kepada kami. Setiap perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, hal-hal yang haram, kita tinggalkan muslimah. Setiap perkara yang Allah perintahkan untuk kita lakukan, junjung ia di atas kepala kita, lakukan, taat. Begitu juga apa yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis-hadis baginda. Setiap larangan Nabi kita tinggalkan. Setiap yang Nabi suruh kita buat, Nabi perintahkan kita buat, kita laksanakan. Sebagai bukti kita seorang muslimah yang cinta kepada Nabi, yang taat kepada Nabi. Itulah janji setia yang kelima yang diucapkan oleh kaum wanita sebagai menutupi janji setia mereka yang kesemuanya, daripada pertama hinggalah yang kelima. Begitulah hidup kita, menjadi seorang muslimah yang benar-benar taat dalam agama ini, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan setiap larangan Allah. Menjadi seorang muslimah yang benar-benar berpegang teguh pada ajaran agama hingga ke hujung nyawa. Ya, okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk hari ini. Terima kasih kerana mengikuti pengajian kita di Masjid Asy-Syafa'ah. Mudah-mudahan perbincangan kita di bahagian akhir ini ya, ia memberikan sedikit sebanyak, saya harap walaupun tak banyak ya, mudah-mudahan sedikit sebanyak memberikan keinsafan dalam kehidupan kita dan terus-terusan memberikan motivasi kepada diri kita untuk terus menjadi seorang muslimah yang salihah. Saya tutup kuliah kita pada hari ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.